fikarkan balik, kerana Ramadan adalah bulan yang sangat besar. Kalau kita nak bayangkan Ramadan ini, kalau hujan begitu lebat, kalau angin amat kencang, begitulah rahmat Allah, begitulah keberkatan yang Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Jadi saya menasihatkan kepada para pendengar, kita biarlah hati kita masih dengan Ramadan, masih lagi rasa rindu kita, masih lagi rasa kurang-kurangnya perasaan pilu tu mula berada dalam perasaan kita, bagaimana Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kita bakal menyambut Aidilfitri dalam beberapa hari yang begitu hampir, kemungkinan besar hari Ahad yang akan datang. Jadi biarlah sambutan kita tidak lagi daripada tajuk, iaitu kita masih mempunyai perasaan dengan Ramadan, masih rindu dengan Ramadan, masih cinta dengan Ramadan, walaupun kita sudah melangkah masuk ke bulan Syawal. Alhamdulillah, itu tadi baru mukadimah bicara kita, dan kiranya ada sebarang kemusykilan, insyaAllah kita bakal raikan melalui talian kita seperti biasa, 0362051500, 0362051500, maupun untuk bersama dalam meraikan balas anda dalam Facebook kita di ikim.fm, juga mesti pesanan ringkas hantarkan ke 39111, dan juga untuk bersama dengan pendengar hari ini mungkin fokus kalau sepanjang Ramadan kita memfokus kepada bagaimana nak berelok ataupun menyempurnakan ibadah puasa kita. Mungkin sebanyak perkongsian kita hari ini menyentuh tentang bagaimana kita dapat menyempurnakan ibadah kita, walaupun di bulan Ramadan ni dikatakan bulan yang penuh dengan barakah dan juga diraikan dengan penuh ibadah. Begitu juga dengan bulan Syawal, bagaimana kita nak menyerikan Syawal kita. Dan kita akan bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk pertemuan kita pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Salam, saya Fahmi daripada Kelang. Cik Fahmi bersama dengan bagi Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz, saya ada satu soalan. Ya, saya tanya tentang ibadat Nabi SAW. Ya. Di 10 malam terakhir lah, terutamanya Nabi itikaf kan. Ya. Jadi apa yang dimasukkan dengan qiyam tu dan itikaf, amalan ibadatnya untuk terutamanya untuk dapatkan apa? Untuk mencari Lailatul Qadar lah kan. Ya. Dan apa pula yang bila kita ada yang mengatakan kerja tu pun ibadah kan. Jadi adakah itu pun termasuk juga dengan amal ibadat yang boleh kira untuk apa dalam 10 hari Ramadan tu lah. Saya itu saja Cik Fahmi. Itu je. Kita dengar daripada bagi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita kalau kita lihat dan kita imbas dalam apa sejarah baginda dilihat bila masuk 10 akhir, kegigihan baginda agak luar biasa, kesungguhan baginda, sehingga dikatakan idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'dharahu wa ayqadha ahlahu. Baginda akan ikat kuat kain baginda, dan baginda akan bangunkan keluarga baginda, dan baginda akan melakukan ibadat i'tikaf. Jadi memanglah ibadat i'tikaf satu ibadat yang amat penting. Pada setengah mazhab suatu yang wajib untuk kesempurnaan puasa dan juga akhir Ramadan ini mereka akan beriktikaf. Jadi walau bagaimanapun kita di Malaysia, kita mengambil ini sebagai suatu yang sunat. Kalau kita dapat memenuhinya, maka suatu usaha yang baik. Berbalik kepada masalah qiyam, kita perlu ingat dalam bulan Ramadan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berdiri melakukan qiyam. Qiyam yang dimaksudkan di sini ialah lebih fokusnya ibadat tarawih. Kerana tarawih adalah satu-satu ibadat yang khusus yang kita dapat lihat adanya di bulan Ramadan. Di musim lain kita tak ada tarawih. Sebab itu nak tahu kata Ramadan atau tidak besok, kita tengok ada tak tarawih. Nak tahu besok raya atau tidak, tengok ada tak tarawih.
Kalau ada, besok Ramadan. Kalau tak ada, besok Raya. Begitulah kedudukan tarawih. Jadi kita tinggal 2 malam. Saya mengajak untuk semua, bangunlah kita dalam melakukan ibadat tarawih. Kalaupun ada orang buat qiyam pada akhir malam, dia bangun pukul 3, pukul 4, tapi dia tak buat tarawih, maka dia tidak buat yang paling tepat. Buat tarawih itu lebih aula. Kemudian bangunlah untuk ibadat-ibadat yang lain, seperti solat tahajud, solat sunat dan sebagainya. Buatlah ibadat. Yang penting, memang kita tak nafikan kerja kita ibadat, kerana ada orang ditugaskan untuk bekerja pada waktu malam. Mungkin dia menjaga kawalan, sempadan, berbagai-bagai tugasan. Dan ini semua kerja tak lari. Kalau niat kita jujur untuk menjalankan tugas yang kita diamanahkan, maka ianya adalah suatu ibadat. Tapi bukan bermakna bila kita kata kerja tu ibadat, maka kita habis tidak lagi solat sunat, tidak lagi berzikir, maka itu mengurangkan. Sebaiknya dalam bekerja tu ada ruang masa dengan tidak tercuai ataupun kita leka, kita buatlah solat sunat, ambil kesempatan pergi buat tarawih, ambil kesempatan untuk bangun beribadat dan sebagainya. Yang penting kita buat sesuatu dalam menghidupkan malam-malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Saya terima kasih Ustaz. Jelas ya apa yang telah diterangkan bagi Ustaz, memberi pencerahan untuk kemusykilan yang ditujukan oleh pendengar kita sebentar tadi. Kembali untuk bersama dengan anda masih talian. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz, silakan. Ya, saya Syahrul Anwar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya ni tentang membaca ayat Quran. Ya. Yeah. Macam saya baca ni tak berapa lah lancar sangat kan. Tapi macam balik malam kita pasang CD, ada satu CD lah saya beli yang Quran, kita dengar, tapi kita dengar lepas tu kita ikut, ada yang ni kita tak boleh nak ikut. Macam mana jadi dia hukum ni Ustaz? Berdosa ke kita macam tu Ustaz? Saya dapat berjaya Ustaz, terima kasih. Sebenarnya membaca Al-Quran adalah sesuatu yang perlu diusahakan oleh setiap orang. Jangan sampai kita buta Al-Quran. Sebab itu kalaupun kita sudah lanjut usia, dah lewat orang kata, masih ada peluang dan banyak cara yang kita boleh dapat. Terutama dengan kemudahan CD-CD yang ada. Kita beli, kita pasang dan kita ikut. Dengan niat kita untuk belajar. Tapi tak cukup di situ. Jangan kita bergurukan dengan CD saja. Kita carilah imam, bilal di masjid tempat kita. Kita belajar dengan mereka. Sambil tu mungkin di waktu-waktu yang mana imam dah tidur, bilal dah tidur, takkan kita nak kejut mereka. Kita di rumah buka CD. Dan bila bacaan yang kita dengar daripada CD, kita cuba ikut. Dan kita cuba pelajari sekadar mana yang boleh, niat kita dan usaha kita. InsyaAllah setiap usaha kita ni kadang-kala membuatkan kita lebih pahala berbanding dengan mereka yang telah baca dengan lancarnya. Kita yang baca merangkak ni boleh mendapat 2 pahala lebih daripada orang yang baca begitu lancar. Kerana pahala satunya membaca, satu lagi pahala usaha kita untuk membaca. Jadi saya nasihatkan terus usaha dan jangan hanya dengan CD, tetapi dapatkanlah imam-imam yang ada di tempat kita untuk kita mendalami Al-Quran lebih baik lagi. Terima kasih. Dan juga kita kembali untuk respon kita dalam Facebook. Suhaizat Saifuddin, salam untuk Ustaz. Sepanjang Ramadan bersolat tarawih dengan ibu bapa dan adik-beradik di rumah kerana keuzuran ibu bapa. Berkeinginan, perkataannya, saya mahu sangat solat tarawih di masjid kerana lebih banyak pahala. Tapi saya berpendapat bahawa ibu bapa juga penting. Jadi mana lebih afdal antara berjemaah dengan ibu bapa dan solat di masjid? Solat tarawih suatu solat yang sunat dilakukan secara berjemaah. Maka jawapannya kita kata solat di masjid tetap menjadi lebih afdal daripada solat di rumah. Kerana ibu bapa kita di rumah, dia boleh solat sesama mereka. Bapa kita uzur, mak kita uzur, mereka buat bersama berjemaah di rumah. Kita yang sihat ini kita pergi ke masjid. Cuma kita tak pergi kalau ibu bapa sedang sakit.
kita kena tunggu merawat mereka, maka mungkin di situ kita tak pergi ke masjid, kita buat di rumah. Tapi kalau mereka sedang sihat, maka bagi kita pergilah ke masjid, kerana masjid menjadi tempat yang paling afdal dalam kita melakukan ibadat, terutama ibadat tarawih di waktu malam berjemaah di masjid. Itulah pilihan yang paling baik sekali. Terima kasih Ustaz. Mungkin dapat kita ikan seorang lagi pemanggil kita mesti talian waktu ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello. Hello, silakan. Okey, nama saya Aniza. Silakan, Puan Aniza. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pada bulan Ramadan, sebelum Ramadan lah, saya dekat ofis saya ada seorang kawan baru masuk Islam, saudara baru. Nak tanya pendapat Ustaz, macam mana sebaiknya kita meraihkan sahabat baru kita tu, saudara baru kita tu, dalam menyambut Ramadan dan juga yang bakal kita sambut hari raya nanti, Ustaz. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara baru kita bila dia masuk Islam, dia dah jadi sama dengan kita. Bukan ada benda-benda yang kita kata awak masih berkecuali, tak dituntut, tak. Contohnya kalau dia masuk Islam waktu zuhur, kita kena pimpin dia untuk solat zuhur. Jangan kita kata awak tak payah solat lagi, awak belum belajar. Kita kena ajar dia. Mungkin kita jadi imam, suruh dia ikut. Mungkin dia solat, kita pandukan dia. Atau kalau dia masuk Islam waktu asar, kita kena suruh dia solat asar dan qadha zuhur dia. Kalau masuk Islam waktu maghrib saja. Kalau masuk Islam waktu isyak, maka kita kena suruh dia solat isyak dan qadha maghrib dia. Begitulah kedudukan dia. Maknanya dia kena solat. Kita kena beritahu dia, ini adalah suatu tanggungjawab kita dalam Islam. Maka langkah kita ialah melakukan ibadat solat. Ini tiang agama. Kalau kita tak solat, maka tak ada makna. Islam kita tak ada cukup, tak ada isi. Dan begitu juga dengan puasa. Mungkin katakanlah hari ni dia masuk Islam pada tengah hari, maka kita sunat suruh dia, kalau awak boleh menahankan diri, awak tak makan, maka itu sunat, bukanlah suatu yang haram kalau dia makan. Kalau dia kata saya tak sahur, saya masih lapar, maka saya nak makan, boleh ke? Kita kata boleh, awak boleh makan. Tapi ingat, besok awak kena mulakan puasa. Jangan kita kata awak tahun depan lah awak mula, tahun ni dah nak habis dah ni, awak raya dululah. Tak. Dia kena puasa macam kita juga besok dan seterusnya. Dan kita ajar dia, beritahu dia bagaimana cara kita nak sambut hari raya dengan tahap yang cukup sederhana. Dan sambutan kita adalah bukan melebihi daripada had yang dibenarkan. Dan kita jangan lupa kita ada ibadat-ibadat di sana, seperti contoh sembahyang hari raya, ajak dia datang sembahyang hari raya. Kemudian kita ada puasa 6, ajak dia puasa 6. Dan jangan lupa zakat fitrah dia kena wajib keluarkan. Kerana dia, kalau dia dapat Ramadan dan Syawal, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dia. Kalau ada anak keluarga yang masuk Islam juga, maka anak-anak yang di bawah tanggungjawab dia, dia kena keluarkan zakat fitrah. Terima kasih Ustaz. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali untuk Tafsir Ibadah bersama Bagi Ustaz. Selepas ni jangan ke mana-mana. Nasib baik engkau bawa Easy Mi Iman ni. Kalau tidak, kebuluh kita. Mi kuah kari dalam kap dia memang terangkat habis. Iman ni bukan hanya ada mi segera je. Bihun segera, perencah masakan pun ada. Macam masak hitam Kashmir, perencah nasi daging dan macam-macam lagi. Termasuklah perencah serbaguna hilal. Sesuailah untuk kita. Selalu outstation dan sibuk ni ikut arahan untuk penyediaan je. Nyam-nyam-nyam, sedia untuk dimakan lah. Boleh didapati di Maidin, Carrefour, Tesco dan Pasar Tani serta rangkaian kedai Muslim berhampiran. Untuk maklumat dan tempahan, sila layari zenonfood.com atau hubungi 04 7143 159 atau 012 5171 791. Pengedar diperlukan. Inilah syarikat bernaung di bawah Koridor Utara. Iman, sedap, mudah, cepat. Sempena Ramadan Al-Mubarak ini, Islamic Aid Malaysia melalui program Al-Waqaf Lil Hayah membawakan kepada anda Fadilah Ramadan Bahasa Arab setiap hari dari jam 8.55 pagi dan 7.55 petang, serta ulangannya pada jam 5.5 pagi. Berwakaflah untuk diri sendiri, ahli keluarga atau individu yang telah meninggal dunia.
Al-Waqaf Lil Hayat, pelaburan sepanjang hayat di www.waqaf.org.my. Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat pengeluar produk jenama ENNA iaitu burger ikan, jejari ikan, nugget ikan, bebola sotong, bebola udang, bebola ketam, keropok leko crispy dan sebagainya. ENNA amat berkhasiat dan bermutu tinggi serta dijamin halal oleh JAKIM, sesuai dimakan oleh semua lapisan umur dan masyarakat. Dapatkan ENNA di Pasaraya Aisetan, Giant, Kafu, Maidin, Kedai Azin dan sebagainya. Keterangan lanjut hubungi 03 6136 1808 atau layari www.nikmat.com. ENNA, enak lagi berhasiat. Terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih lagi bersama yang bagi Ustaz Fazli Al-Yamani untuk perkongsian kita dalam segmen Tahsin wal Ibadah hari ini, dan juga masih mengundang untuk anda yang ada kemusykilan beri pencerahan bagi Ustaz selepas ini. Apapun talian yang bakal kita buka 0362051500 dan juga mengirimkan respon melalui ikim.fm Facebook. Dan untuk mereka yang inginkan pesanan ringkas, jangan lupa hantar type ikim pesanan anda dan juga hantarkan ke 39111. Berbalik kepada meraikan pendengar kita yang ada kemusykilan untuk kita raikan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, silakan. Siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, saya, silakan. Saya ada nak tanya Ustaz ni. Silakan. Masalah kita semaya malam kan. Nanti kita semaya tarawih atau petang tu kita di masjid kita buat 8. Lepas tu malam kita balik tu kita buat pula cukup 20 lah. Macam mana kita kena macam kita selawat di masjid juga ke? Fadlan minallah yang usah kita selawat ke? Macam mana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni selawat yang kita bawa dalam solat tarawih, setiap kita solat 2 rakaat kita selawat, sebenarnya ini suatu yang amat baik. Kerana kalau kita lihat tarawih ni sebenarnya dia mengambil daripada perkataan rehat, raha ya ruh. Perkataan rehat makna kita rehat, raha ya rihu, rehat. Jadi bila kata rehat, kita taklah buat macam laju pecut. Lepas dua terus dalam beberapa masa saya dah tamat. Tak, kita buat perlahan-lahan. 2 rakaat berhenti sekejap. Kalau zaman Mekah dulu 2 rakaat, kemudian buat lagi 2, mereka akan tawaf. Buat lagi 2 rakaat, mereka akan tawaf. Jadi ada rehat dia. Jadi untuk kerehatan kita, daripada kita bersembang kosong, maka kita adakan selawat. Alhamdulillah, ni suasana yang bagus. Kerana selawat ni dia suatu perintah Allah yang tidak meletakkan pada satu-satu masa tertentu. Bila masa saja kita dikehendaki berselawat. Sekali kita selawat, 10 kali Allah turunkan rahmat kepada kita. Jadi kalau kita buat di rumah, kalau kita berkemampuan untuk selawat, apa salahnya? Kita boleh selawat, tak ada masalah. Cuma kalau kita boleh buat sebiji apa yang di masjid, kita buat di rumah, balik malam kita buat dengan selawat, segalanya sempurna. Alhamdulillah, suatu ibadat yang dapat kita buat. Tapi kalau kita ringkaskan pun tidak menjadi masalah. Yang penting kita buat. Kalau dah ada masa yang cukup dengan selawat, dengan zikir, dengan doa, maka buat apa yang kita buat. Di masjid tadi kita telah buat 8, dengan sebab jemaah buat 8, kita balik, kita sambung lagi cukup 20, maka dalam tu kita selang-seli dengan selawat, dengan doa, maka ini suatu yang amat bermakna, ada faedah dan ada kebaikannya, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz. Dan juga mereka kemusykilan oleh Masrinah Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan, larang sama ada atau tidak larangan jika kita menunaikan ibadah tarawih pada pukul 4 pagi, dan mungkin boleh dapat pencerahan daripada yang bagi Ustaz. Tarawih ni waktunya panjang, bermula dengan selepas solat Isyak sehingga sebelum terbit fajar, mana sebelum subuh. Jadi selama mana boleh kita buat, tak ada masalah. Sebab itu saya pernah dapat maklumat dan saya tahu dulu pun saya pernah dengar, iaitu kalau di Hadramaut, Yaman Selatan, mereka akan buat berperingkat-peringkat. Ada buat waktu Isyak,
lepas tu ada pula masjid lain buat waktu kedua, ada waktu masjid lain pula di waktu yang ketiga, sampai sebelum sahur. Bermakna kalau orang yang bekerja dengan tugasan harian, dia tak boleh buat di awal isyak, dia buat waktu kedua. Ada masjid yang masih ada tarawih, dia tak dapat buat waktu kedua kerana dia penat tidur usaha ladang, dia pergi waktu sebelum sahur, ada masjid. Jadi masih boleh, terutama ibu-ibu di rumah, awal nak layan karenah keluarga, masakan dan sebagai tugasan kerja hidup kita. Setelah segalanya selesai, pinggan mangkuk pun dah selesai basuh, pakaian pun dah lipat selia, semua dah, kita pun ambil rehat sekejap. Mungkin rehat 3-4 jam, bangun pukul 4 pagi, boleh kita buat tarawih. Masih lagi ada masa sehingga sebelum terbit fajar. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh bagi Ustaz. Kembali untuk bersama mesti talian kita waktu ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya dengan Cik Payan. Silakan. Saya nak tanya, macam mana ya cara kada puasa? Misalnya saya tertinggal puasa saya 1 bulan Ramadan ni, boleh tak di keadaan nanti habis tanggal 2 Syawal ke atau tanggal berapa ke? Saya itu saja. Terima kasih. Itu saja. Ya. Dan masalah qada puasa, kalau kita tinggalkan puasa dengan sebab sesuatu uzur yang dibenarkan, sama ada sakit ataupun uzur kita kata haid, nifas dan sebagainya, maka kita disunatkan segera. Mana kalau boleh buat segera mungkin, itu sangat baik. Hari pertama kita raya, hari besok terus kita qada. Mungkin kita boleh masukkan sekali dengan niat kita punya Syawal, 6 Syawal dalam qada sekali jalan, boleh, tak ada masalah. Tetapi sebaliknya, kalau satu orang batal puasa di bulan Ramadan dengan suatu yang disengajakan, memang dia sengaja makan, dia sengaja minum, dia sengaja melakukan perkara yang batalkan, maka di sini kita kata awak wajib segerakan qada. Bukan sunat lagi dah, segera, wajib. Jangan bertangguh, maknanya jangan lewatkan lagi. Kalau awak lewat, bulan depan lah, bulan akan datang lah, sehingga berlalu habis Syawal, masuk Zulkaidah, Zulhijjah, maka dosa akan terus bertindih. Kerana kewajipan qada sudah lebih awal menuntut. Kerana awak patutnya raya pertama saja, lepas tu terus qada. Kerana sebab yang awak diwajibkan qada ialah suatu yang disengajakan. Awak telah batal dengan sengaja, minum ke, makan ke, apa dengan sengaja. Maka jangan bertangguhan. Kalau lagi tangguh, lagilah berdosa. Jadi balik pada soalan tadi, kita kata kalau nak puasa hari kedua, itu semangat yang sangat bagus. Satu usaha yang sangat cantik. Elok kita masih lagi terasa semangat Ramadan, kerana perut kita masih lagi ada teringat. Mana kalau tak makan pun masih lagi rasa macam Ramadan. Jadi dalam suasana itu elok kita teruskan qada kita. Maka insya-Allah puasa kita akan jadi lancar dan sempurna. Terima kasih Ustaz. Dan juga menjawab persoalan yang berkaitan dengan ibadah solat daripada Cik Umar Idham, berkaitan dengan hati yang keluh kesah, ya Ustaz, kadang-kadang baik, kadang-kadang kurang baik. Persoalannya, apabila dalam beribadah, contoh solat, ya, tiba-tiba hati dalam keadaan kurang baik, apa yang dilafazkan lain pula dalam hati. Jadi apakah berdosa kalau diteruskan solat ataupun perlu diulang semula solat kita? Silakan Ustaz. Masalah hati bukanlah suatu yang ada dalam genggaman kita. Bisikan hati suatu yang tak dapat kita kawal. Jadi kita jangan menjadikan bisikan itu menghantui dan mengganggu perjalanan solat. Kita teruskan solat. Kadang-kadang bisikan kita tahu nafsu ada di sana, syaitan ada di sana. Kadang-kadang suasana pun boleh mengganggu hati kita. Sebab itu kita kena jaga solat kita supaya suasana tak mengganggu. Jangan kita solat di tepi jalan, di tempat laluan. Kadang-kadang ada orang solat, TV masih buka depan, ada solat, radio bunyi kuat, dan berbagai-bagai suasana sekeliling yang mengganggu ketenteraman solat. Jadi kita teruskan solat. Jangan kita batalkan. Bila kita angkat Allahu Akbar, dah teruskan. Kalau solat tu fardu, haram kita batalkan. Kalau solat tu sunat, makruh kita batalkan. Jadi kalau bisikan itu kita jangan layan. Maka kalau kita tak beri dia ruang, insya-Allah lama-lama bisikan tu akan pergi. Jangan kita terus melayan bisikan-bisikan ini, membuatkan solat kita terganggu. Jangan kita batalkan solat. Terima kasih Ustaz. Dan juga kita nak soalan lagi pada Cik Hasan Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyakan kepada yang bagi Ustaz, bagaimana kita nak meneruskan istiqamah amalan kita pada bulan Ramadan untuk dilanjutkan kepada bulan-bulan selepasnya?
Subhanallah, ini satu perkara yang amat penting. Macam mana kita nak istiqamah. Jadi kita kena ingat, apa yang kita lakukan ini bukanlah kerana musim-musim tertentu, tapi ini adalah satu tugasan, tanggungjawab kita. Kita buat seperti mana apa yang dikehendaki. Jangan kita buat ikut semangat yang kadang-kala sekali buat lepas tu tinggal terus. Tak nak. Tapi istiqamahkan. Kita tengok waktu, kita kena ada jadual. Jadual ini penting. Kita buat jadual. Kalau pelajar-pelajar sekolah, dia ada jadual dia. Macam mana bila nak bangun, bila tidur, apa nak buat, sukan ke, main ke, atau makan ke. Ada. Kita walaupun sudah dewasa, sudah ada keluarga, kurang-kurang dalam ingatan kita, apa jadual yang kita nak masukkan. Bila masa kita nak baca Quran, bila masa kita nak berzikir, bila masa solat 5 waktu, kita jadualkan hidup kita. Kalau kita jadualkan hidup kita dan bergerak di atas jadual ini, maka insya-Allah kita dapat istiqamah. Kalau kita buat tak ikut jadual, kita tak menentu. Kadang-kadang ikut semangat kita pergi masjid, kita rasa lemah, kita tak pergi. Ikut semangat kita, kadang-kadang kita nak baca Quran, ada kala kita tak baca. Tak, kita cuba programkan dengan jadual. Kalau boleh lagi, kita biar bertulis pun tak apa. Letak dekat tempat tidur kita tu, kita baca, ini dia jadual saya. Mesti bangun waktu ini, mesti tidur waktu ini, mesti buat ini waktu-waktu tertentu. InsyaAllah, kalau kita susunkan program, kita akan dapat istiqamah dengan baik, insyaAllah. Saya. Terima kasih Ustaz. Dan seorang lagi pemanggil mungkin dapat kita raikan untuk bersama dengan Ustaz Musi di segmen kita Tahsinul Ibadah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, saya. Okey. Saya ada soalan ya. Kita nak semayang sunat tasbih. Kalau waktu siang kita kerjakan 4 rakaat 1 salam. Tapi kalau malam 4 rakaat 2 salam. Boleh tak kita buat tak berturut-turut waktu malam? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Solat sunat tasbih adalah satu solat yang sangat dituntut. Kita boleh buat siang ataupun kita buat malam. Sebenarnya dia dalam dua-dua solat siang atau malam ni, afdalnya 2 rakaat 2 rakaat. Makna 2 salam. 2 rakaat bagi salam. Kalau kita buat 4, 1 salam pun boleh. Tapi yang lebih afdal ialah 4 rakaat dengan 2 salam. Itu yang afdal. Jadi kalau kita buat tak setiap malam, tak ada masalah. Yang penting kita istiqamah. Kalau ada orang boleh istiqamah seminggu sekali, atau 3-4 hari sekali, ataupun 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, sehingga dikatakan sekurang-kurang seumur hidup sekali. Jadi maknanya kita cubalah. Kerana ibadat ni dia lagi kita buat tasbih, dia akan membawa kepada peningkatan darjat maqam kita di sisi Allah. Jadi itu usaha kita. Jadi kalau boleh buat tiap-tiap malam, alhamdulillah. Ataupun seminggu sekali pun, alhamdulillah. Atau 2-3 minggu sekali pun, alhamdulillah. Yang penting kita buat. Cuba kita programkan. Macam saya kata tadi, programkan bila kita nak buat. Maka kita buatlah ibadat kita dengan syarat kerja-kerja lain tidak terabai. Jangan kita buat solat tasbih, kerja pejabat tak jalan. Jangan kita buat solat tasbih, urusan rumah kita tak. Terutama ibu-ibu ni, jangan asyik ibadat sampai kerja rumah tak selesai. Jadi ini tak boleh. Kita kena layan suami, jaga anak-anak dan jaga segala-galanya. Dalam masa tu kita ada ruang masa, kita curi-curi masa lah kita buat ibadat. Kalau nak tunggu masa memang tak ada. Tapi kita kena cuba, kita kena cemburu dengan masa. InsyaAllah kita buat ibadat. Terima kasih Ustaz. Semoga jelas ya apa yang telah boleh terangkan. Dan insyaAllah kita akan berhenti rehat seketika. Mungkin sikit sebanyak perkongsian kita selepas ini berkaitan dengan Syawal yang bakal menjelma. InsyaAllah kita akan rehat sekejap. Terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kami ada berita gembira untuk semua. Berita yang lama dinantikan. Kini, layari internet TV IKIM di www.tvikim.my. 4 saluran disediakan. IKIM FM, perspektif, eksklusif dan siaran langsung. Tonton rancangan-rancangan IKIM FM, perbincangan ilmiah dan kupasan isu Islam semasa. Layari TV IKIM, rangkaian kefahaman Islam, www.tvikim.my. Selamat menonton. Hai
Hayya nata'allamul Arabiyyah. Mari belajar bahasa Arab. Al-Bayan merupakan platform bagi anda mempelajari dan menguasai bahasa Arab. Alamilah suasana pembelajaran secara multimedia yang menarik, mudah dan praktikal. 5 kali pengambilan sepanjang tahun. Mohon segera untuk pengambilan yang akan datang sebelum 1 September 2012. Berminat? Sila hubungi 03 7956 1190 atau SMS 012 628 0730 atau layari laman web www.albayan.com.my. Sila hubungi 03 7956 1190 atau SMS 012 628 0730 atau layari laman web www.albayan.com.my. Al-Bayan juga menawarkan kursus bahasa Arab secara intensif dan eksklusif di Jordan 3 atau 6 bulan. Jangan lepaskan peluang ini. Ikuti pengumuman azan subuh dan zuhur sepanjang Ramadan ini dibawakan khas kepada anda oleh Al-Bayan Corporation Sdn Bhd. Terima kasih untuk anda terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dan perkongsian kita Mursi Tasdinul Ibadah. Masih lagi kita bawakan tetamu kita bagi Ustaz Fazli Al-Yamani untuk bersama dengan anda. Kerana ada sebarang bantuan untuk merungkai persoalan ataupun kemusykilan berkaitan bagaimana nak menyempurnakan ibadah kita. Lalu kami mesti talian 0362051500 maupun di Facebook juga kesempatan kita untuk meraihkan respon anda di ikim.fm. Dan saya kira Syawal yang tak lama lagi Ustaz ya, kita dah pun di penghujung Ramadan ini, mungkin sikit sebanyak peringatan yang kita perlu berikan. Itu juga dengan persoalan yang ditimbulkan oleh salah seorang yang mengirimkan persoalan ini di Facebook, iaitu Nur Azura Mat Syarif. Katanya mohon penjelasan berkaitan dengan bersalaman dengan makam haram, terutama dengan saudara mara kita Ustaz. Mungkin dapat kita sampaikan peringatan sebelum Syawal ini, silakan. Kita akan masuk malam yang amat indah, iaitu malam raya. Malam raya ni dipanggil malam Lailatul Jaizah, di mana Sayyidina Jibril bersama dengan sejumlah besar malaikat akan mengunjungi setiap rumah dan membawa satu hadiah kepada kita. Sebab itu malam itu kalau boleh kita janganlah, walaupun dah tak ada tarawih, kita tidur je. Tapi sebenarnya malam tu disebut man ahya lailatal aidi ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam raya, maka 2 malam raya Allah akan hidupkan hatinya di hari di mana hati manusia mati. Jadi malam tu kita kekalkan juga pergi masjid, maghrib kita, isyak kita, dan kita walaupun kita tak sahur, kita bangun untuk buat ibadat. Dan malam raya ni sebenarnya yang indah kita di Malaysia. Bagi saya ini satu hadiah lah untuk orang Melayu secara khusus, iaitu kita diberi takbir raya. Takbir raya ni saya pernah berpengalaman di beberapa negara luar. Takbir mereka tak macam kita. Mereka ni laju. Macam di Bangladesh, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau di Arab macam nak berperang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita punya gema, kita menarik. Satu yang saya rasa kita tak boleh nak jawab, bila mula takbir ini. Setahu kita bila dah kita kenal dunia, kita dah dengar dah daripada mak bapak kita, daripada masjid-masjid, takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi malam raya adalah malam kita bertakbir. Jadi kita tidur sekejap, bangun, kejut anak, kejut isteri, semua bangun, kita bertakbir. Daripada rumah ke rumah kita bertakbir. Memang ada suasana Ramadan, malam raya bertakbir rumah ke rumah. Kita taja jemaah surau datang rumah, kita sediakan ketupat, lemang untuk kita bertakbir sepanjang malam, rumah ke rumah, sampai kadang-kadang subuh barulah kita balik ke rumah kita. Itu suasana yang cukup indah kita bertakbir. Sehingga saya pernah cerita dulu, saya pernah jumpa satu keluarga yang bukan Islam, masuk Islam. Dia kata, apa yang menariknya? Saya tanya kenapa sampai boleh masuk Islam. Dia kata, saya terpikat dengan takbir raya. Takbir raya ni suatu suara yang kita dengar memang sinonim dengan kita orang Melayu, orang kata lembut hati, yang tak mudah berbalah, yang tak mudah cari gaduh. Jadi bila dengar, orang Arab dia keras,
Orang Arab ni dia cepat panas. Orang kita tak, dia lembut. Jadi bila kena dengan takbir raya memang tepat dengan dia punya kedudukan dia. Kita dapat mengimbaskan semula. Subhanallah, kalau kita dah 50 tahun, 60 tahun, kenangan kita akan balik kepada usia kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dengan ibu bapa kita. Di situ kita akan ingat Allah, betapa kita tidak taat pada mak kita, pada bapa kita, betapa kita jauh dengan segala-gala yang sepatutnya kita tunai hak mereka. Di sini datang keinsafan. Di sini akan rasa kita nak bertaubat. Di sini kita akan mendoakan untuk ibu bapa kita, sama ada hidup ataupun mereka dah meninggal. Kerana orang meninggal ni jangan kita anggap habis begitu saja, tak. Kita anak-anak jadikanlah sebagai anak yang soleh untuk ibu bapa kita yang telah meninggal. Malam raya, memanglah ada orang kata kenapa malam raya saja yang kita ingat, tapi tiap masa kita ingat. Tapi secara khusus malam raya, malam Lailatul Jaizah, maka kita bertakbir, kita berdoa dan minta sesuatu untuk ibu bapa kita. Dan suasana yang ada di Malaysia ni saya rasa jangan usik lah. Takbir ini teruskan. Masjid, surau, rumah, walaupun orang perempuan dia tak boleh nak solat, tapi dia boleh bertakbir malam raya walaupun dia uzur. Bertakbir cuma dengan nada yang sempurna, kita takbir, besarkan Allah SWT. Dan pada besoknya insya-Allah kita akan solat Aidil Fitr. Jadi solat Aidil Fitri ni dia tak sama dengan solat biasa. Jadi solat ni kita akan buat agak lewat sikit. Kenapa? Kerana kita takut di sana ada masih lagi jemaah-jemaah kita yang belum bayar zakat fitrah. Kadang-kadang kita pagi raya ni dengan sibuk nak pakai baju raya apa semua, lupa zakat. Kadang-kadang Amil pun lupa, dia kutip orang, dia lupa diri dia. Maka kita kena bayarkan zakat fitrah. Maka imam akan ingatkan siapa belum bayar. Kerana dia akan jadi makruh kalau lepas solat. Habis solat baru dia kata Allah, saya baru nak bayar. Maka hukum dia makruh sampai terbenam matahari. Kalau tak bayar lagi, dalam kemampuan, terlupa, besok kalau dia sengaja, maka menjadi haram, berdosa dan wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kita pergilah ke masjid. Cuma kita ingatkan kadang-kala para jemaah ni, ada yang setengahnya inilah solat untuk dia dalam setahun 2 kali dia semayang. Itu kita minta tolong. Jangan kita buat ibadat ni kita anggap sebagai sesuatu yang hanya 2 kali. Ataupun Jumaat hanya seminggu sekali. Tak. Tiang agama kita. Rumah kalau tak ada tiang macam mana nak tegak? Kemah kecil pun kena ada tiang. Ini kan agama. Sebagai satu modal hidup kita, mesti ada solat. Jadi kita pergi solat Aidil Fitri, kita pergi masjid. Bagi ibu-ibu, anak-anak gadis, tak pergi masjid pun tak apa. Semayang di rumah. Kerana solat Aidil Fitr ni, dia boleh buat berjemaah di rumah ataupun di masjid. Kita di rumah kadang-kadang kita tak boleh nak pergi sebab ada anak sakit, ada ibu sakit. Kita buat di rumah. Bukan mestinya kita pergi masjid. Ataupun ada setengah-setengah orang bertugas pada masa tu, dia buat di tempat dia kerja. Guard katakan, kat tepi tu dia ada tempat solat, dia buat di situ pun boleh, tak ada masalah. Kalau buat seorang ni, baca semayang macam biasa. Solat Aidil Fitr ni macam solat biasa, sunat biasa. Macam mana kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah, baca surah. Kalau surah apa kita tak tahu, bacalah kuliah. Rakaat kedua Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Kalau kita nak buat lebih sempurna, maka kita ada takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Itu pun sebenarnya kita ikut imam. Kita tak payah nak kira dah berapa dah. Dah 5 ke 6 ke 7 ke berapa. Senang je. Imam takbir, Allahu Akbar. Imam takbir, kita ikut. Itu je. Kalau imam lajak, kita terlajak. Imam kurang, kita kurang. Kadang-kadang ada orang dia pergi Masjid India. Dia pergi membeli belah pagi-pagi nak cari pakaian-pakaian murah ni. Waktu solat, dia pun masuk Masjid India semayang. Orang Hanafi ni dia buat 3 kali takbir, kita pun buat 3 saja. Jangan dia 3, kita tambah jadi 7. Tak sunat lagi dah. Kalau terlupa, kadang-kadang terlupa nak takbir, maka terlupa tu lupakanlah. Makna tak perlu kita nak sujud sahwi dan sebagainya. Kemudian satu suasananya ialah kita buatkanlah usaha ziarah menziarahi. Kalau boleh, kita ni masalah dia, ada orang mempunyai dendam lama. Ada setengah dendam yang diwarisi daripada bapa dia dulu lagi. Maka kita minta tolonglah, kita leraikan. Hari mulia, waktu yang sangat mulia, kita maafkanlah. Walaupun satu kesalahan, dia memalukan kita, dia ambil hak kita, tapi hari ini kita maafkan. Kita boleh kosong-kosong, jangan ada lagi sengketa. Dengan sesiapa pun, kadang-kadang dengan adik-beradik kita bermusuh, ini semua jangan lagi. Kita minta selesaikan segala masalah.
Kalau orang tu kita minta maaf, dia tak nak maaf, tu masalah dia. Tapi kita minta maaf, kita selesaikan. Jangan ada lagi apa saja. Kita boleh ziarah, menziarahi. Cuma bila kita kunjung rumah, di sana ada bukan mahram, maka kita elak daripada berlaku persalaman lelaki-lelaki perempuan dalam keadaan yang tidak, walaupun kita kata tidak ada fitnah, tak ada benda yang boleh berlaku, tidak ada suasana, tetapi masih lagi sentuhan perempuan lelaki-lelaki ini suatu yang tak dibenarkan. Jangan menyentuh. Melainkan kalau perempuan yang kita nak bersalaman ni seorang nenek yang sudah tua, kita pun anggap dia atuk kita, nenek kita, dan tersinggung kalau kita tak bersalaman, balik raya jauh daripada bandar tak salam, mungkin dia rasa tersinggung, maka salam dengan nenek tak ada masalah. Atau kita perempuan salam dengan satu atuk yang sudah tua, maka tak ada apa-apa perasaan, maka itu tidak ada masalah. Walaupun di sana setengah ulama kata makruh, tapi tidaklah berat kepada kedudukannya. Jadi kita bersalaman. Dan juga satu lagi majlis yang bagus, alhamdulillah, kita tengok ziarah kubur. Cuma jangan bawa bunga. Buat apa bunga? Dan jangan bawa air, hujan dah banyak turun. Yang bawanya Yasin. Kita pergi kubur, pastikan jangan duduk atas kubur, duduk berdekatan dengan ahli kubur. Kata itu ibu kita, dekat dengan dia. Itu bapa kita, dekat dengan dia. Tapi elak daripada duduk di atas kubur-kubur lain. Berdiri di tepi dan kita baca. Duduk, kita baca Yasin, kita hadiahkan. Dan insya-Allah kita doakan mereka. Mudah-mudahan nanti kita masuk dalam, ada orang datang ziarah kita macam tu. Jadi bukanlah satu adat yang kadang-kala yang dibuat, bawa bunga ataupun siram air. Itu tak membawa apa-apa faedah. Faedahnya Yasin. Sekurang-kurang kita baca Fatihah, kita hadiahkan. Bukan hanya hari raya, tapi kalau hari raya kita buat, alhamdulillah. Cuma masalah masyarakat kita, kadang-kadang hari raya dia ingat. Bila lepas hari raya dia tak ingat dah mak dia, bapak dia lupa dah. Itu yang kita kena kesal. Kita ingat sentiasa. Tiap-tiap hari kita buat ibadat. Bila kita lepas solat, kita doakan, ya Allah, jadikan pahala solat saya ni, saya sedekah pada ibu saya dan bapak saya. Bila kita bersedekah duit ringgit ataupun apa saja, ya Allah, pahala sedekah saya ni saya bagi untuk ibu dan bapak saya. Kita puasa sunat, ya Allah, pahala puasa ni saya sedekah pada ibu bapak saya. Kita kongsikan mereka, insya-Allah apa yang kita buat semuanya akan sampai pada ibu bapa kita. Jadi kalau boleh kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Dan pagi raya ni kalau boleh pakai baju yang baru, dan disunatkan kita makan sikit. Jangan terus pergi je. Kalau boleh pagi-pagi tu makan sikit. Kalau boleh makanan yang manis-manis, halwa ke apa yang makan sikit, ketupat lemang ke, kita makan sikit. Kerana solat dia lambat kalau tak makan, nanti perut masuk angin. Kita makan sikit dan kita pergi di sana. Kalau kita bukan imam, waktu kita masuk masjid, waktu tu waktu zuhur, kita boleh buat solat sunat, kita boleh buat tahiyatul masjid, dan kita boleh bertakbir. Dan insya-Allah lepas itu kita akan dengar khutbah. Kita dengar khutbah dengan jelas apa yang akan diterangkan pada kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Syawal yang datang kali ini kita dapat sambut dengan sesuatu yang terbaik dalam kita menghayati ibadat Ramadan yang kita tak lupa dalam kenangan kita, dan Syawal yang bakal menjelma insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Apa pun mungkin sedikit ucapan daripada Ustaz untuk pendengar kita mengikuti tasmiyah ibadah sebenar Aidilfitri nanti. Jadi saya pertama sekali saya mengucapkan selamat meneruskan ibadat puasa, selamat ibadat tarawih, dan juga selamat menyambut Aidilfitri. InsyaAllah maaf zahir batin kepada semua para pendengar. Mudah-mudahan kita ambillah daripada IKIM ini yang banyak memberi kita perkara-perkara yang menjadi hidangan rohani kita. Ambillah manfaat, ambillah faedah, dan usahalah kita untuk kebaikan. Dan insya-Allah saya ingatkan pada anak-anak supaya jangan dibiarkan mereka bermain mercun, yang mana kita tak boleh nak harap semua kerja bagi polis saja, tak boleh. Kita sama buat kerja, kita tegur-tegurlah, janganlah main mercun. Ini membazir dan ini membahaya. Dan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan untuk balik ke kampung, pandulah dengan cermat. Kalau dah rasa ngantuk, jangan teruskan, jangan ikut perasaan, ambillah rehat, cari tempat yang selamat. Dan kalau boleh bawa makanan dalam perjalanan, bila buka ada kawan-kawan yang tidak ada apa, boleh kita hadiah sedekah pada mereka untuk berbuka. Dan insya-Allah selamat perjalanan kita. Dan kita kena ingat, kita jangan balik sampai satu tahap yang kita seronok semata-mata sehingga kita lupa. Jadi insya-Allah kita ziarah
berziarah keluarga, ziarah sahabat. Dan antara tempat yang patut kita kunjung juga yang saya nampak cantik ialah kita ziarah hospital-hospital. Kerana di sana pesakit-pesakit yang juga akan terubat penyakit mereka dengan kedatangan kita. Ada ruang, kita ziarahlah, bawalah sikit buah tangan untuk ziarah orang-orang sakit dan di mana saja anak yatim dan sebagainya. Mudah-mudahan sifat yang kita dapat dalam bulan Ramadan ni terus membenih suatu yang kita rasa insya-Allah akan memberi faedah kita berpanjangan sampailah pertemuan kita untuk Ramadan yang akan datang insya-Allah.